Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal amin wa nabiyyinal karim Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Fa ya ayyuhal ikhwah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat yang dimuliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini diberi kita akan kemuliaan di sisinya, kekuatan untuk kita berada di surau ini, untuk kita tunggu untuk lakukan solat zuhur secara berjemaah nanti, dan sementara itu kita duduk dalam majlis ilmu bagi kita mencari kemuliaan-kemuliaan di dalam amalan-amalan kita selama kita hidup di dunia yang sementara ini, menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia intipati kehidupan kita. Semuanya, apa juga yang kita buat, mestilah di sana tujuan dan matlamat dia sampai ke tahap mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini tuan-tuan, kita tengok ayat Quran daripada surah As-Saff. Ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, hai ke orang-orang yang beriman, wahai kamu orang yang beriman, adakah kamu hendak aku tunjukkan kepada kamu akan satu perniagaan yang akan dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang amat besar. Bermula daripadanya, ya, perjuangan itu, iaitu perniagaan itu ialah kamu beriman kepada Allah, kamu beriman juga kepada Rasul yang diutuskan kepada kamu, dan kamu berjihad pada jalan Allah dengan kekuatan harta benda kamu dan juga dengan diri kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika sekiranya kamu mengetahui akan keadaan itu. Tuan-tuan yang sahabat-sahabat yang dimuliakan, ya, bermula, hai orang-orang yang beriman tu kita lah, ya, mantap. Cuma sekarang ni Allah Ta'ala di dalam dia memimpin manusia, ya, dah hamba-hambanya kepada jalan keredaan, jalan kemuliaan, jalan kejayaan di dunia, sebelum kita mencapai jalan kebahagiaan di akhirat, jalan kebahagiaan menjadi ahli surga yang menikmati akan apa juga yang Allah sediakan di dalamnya, yang tidak terbayang oleh akal yang amat orang kata sempit ini, tuan-tuan. Bila tengok cerita tentang nikmat Allah, kebesaran dan keagungan Allah, akal ini dia tidak dapat capai. Ya dah, cukup dengan dia melihat apa yang Allah beri kita di dunia ni, ya dah, cukup dah kita tahu dah, ya dah, Allah Ta'ala itu teramat besar, teramat agung, ya dah, akan apa yang ada di sisi dia. Hari ni boleh buah apple-nya ke, buah, ya dah, buah limau-nya ke apa semua, ya dah, mana di dalam syurga Allah Ta'ala lebih daripada itu disediakan bagi ahli-ahlinya. Jadi bermula, tuan-tuan, orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala kata ada satu perniagaan, ya,
Sehingga dia kata, adakah kamu ingin aku tunjukkan Allah Ta'ala, tuan-tuan? Ya, dia sebagai Tuhan yang menentukan perjalanan kita, maka dia adakan situ dinamakan sebagai satu perniagaan. Yang apabila kita ambil perniagaan itu, maka ianya akan dapat tunjikum, ya, menyelamatkan mereka itu, iaitu orang-orang yang beriman, iaitu kita. Nah, daripada azabin alim, ya, ada azab yang amat besar, amat pedih, amat berat, ya, azim alim, ya. Jadi satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kita. Tentulah kita sebagai orang yang beriman, tuan-tuan, bila sebuah azab bin alim tu, ya dah, azab api neraka yang lebih utama, ya dah, kita pun tak sanggup, ya dah, sebab kita yang sudah sentiasa duduk dalam majlis ilmu dicerita tentang keadaan azab api neraka tu, ya dah, takut kita, tuan-tuan, ya dah, mendengarnya sudah mendatangkan ketakutan yang amat sangat ngeri, tuan-tuan, apatah lagi kalau kita berada di dalamnya. Maka tentulah, ya dah, kita ingin sangat untuk mencari jalan untuk menyelamatkan kita daripada azab yang sedemikian hebat. Maka Allah tunjuk, tuan-tuan. Tetapi bermula, ya dah, untuk menyelamatkan kita ni bermula padanya, itulah dia, tu'minuna billah. Dia mesti bermula daripada beriman pada Allah Ta'ala. Kalau bulan lepas kita sebut ala kita pertemuan dan apa yang kita bertemu sebelum ini, tuan-tuan, apa yang disebut, yang kita sebut itu sebagai sesuatu yang diyakini, maka hari ini kita kena hidupkan dia di hati. Bila kita sebut benda tu, kita sentiasa ingat, ya dah, iaitu bermula, tuan-tuan, beriman pada Allah Ta'ala itu dia duduknya di hati. Sebab kita tahu dah semuanya bermula di hati. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei kamu orang-orang yang beriman, kenapa kamu dah cakap benda yang kamu tak beramal dengannya? Pasal apa dia tak beramal tu? Pasal dia bermula di hati. Apa yang amalan-amalan yang dia buat datangnya daripada hati. Jadi orang yang beriman, kamu cakap tentang kemuliaan tapi kamu tak melakukan kemuliaan. Sebab apa? Sebab di hati kamu tak hidup kemuliaan itu. Kamu beriman dengan kemuliaan itu satu bab. Hidupkan kemuliaan itu satu perkara yang lain. Dan siapa yang tak tahu bercakap benar itu satu kemuliaan? Tetapi kenapa kebanyakan manusia hari ini berbohong? Ya, dah tak habis-habis. Mereka tahu bercakap benar itu kemuliaan, tetapi bercakap benar itu tak hidup di hati manusia. Ya. Maka perbuatan mereka ialah perbuatan yang apa yang ada di dalam hati. Tak hidupnya cakap benar, maka bercakap bohonglah mereka sepanjang masa. Jadi bermula tu'minuna billah, ya nak, kamu bermula padanya beriman pada Allah Ta'ala. Jadi beriman pada Allah Ta'ala ini yang kita sebut juga pada pertemuan-pertemuan kita yang sebelum daripadanya, rahsia kita hati. Rahsia hati ialah keimanan. Nah, rahsia keimanan tu duduknya di hati. Ya nak, rahsia hati itu rahsia kehidupan yang mulia ataupun yang hina. Sebab hati yang mulia, hidup mulia. Hati yang hina, hidup rosak, porak-poranda. Rahsia dia. Cuma rahsia di hati tadi. Rahsia di hati ialah duduknya keimanan. Rahsia di hati duduknya segala kemuliaan dan kebenaran. Jadi beriman pada Allah, bila sebut dia beriman pada Allah, kita tak boleh kata ngangguk saja. Tapi beriman pada Allah mesti hidup di hati. Dia mesti datang daripada hati, bukan mulut. Kerana hari ini ramai ni sahabat-sahabat kita daripada golongan muda, ya dah, yang Allah datangkan pada kita ni dah. Sebab golongan muda lah nak mewarisi, ya dah. Kalau kita ni, ya dah kira dunia dah nak pencen. Itu pun dah ingat, ya dah. Kubur pun dah kata mari, ya dah. 54 dah Zat, ya dah. Bukannya 45. Terbalik pun dah tua juga, ya dah. Jadi budak-budak muda ni, kalau kita tanya tapi kita tak nak jawab, kenapa kita seorang Muslim? Why are we Muslim? Takkan saja-saja. Kalau kita masuk universiti, pasal apa kita jadi pelajar universiti? Itu apa? Kita masuk bidang kimia, pasal apa kami belajar bidang kimia? Kami belajar bidang kimia sebab kami yang pilih. Pasal apa kamu pilih? Sebab kami yakin bidang ini bidang yang mencabar misalnya. Jadi kenapa kita sebagai seorang Muslim? Saya seorang Muslim, saya beriman pada Allah. Dan bila beriman pada Allah, Allah kata Islam itu agama di sisi aku, maka aku yang beriman pada Allah. Kalau Allah kata Islam itu agama dia, kami pun berpegang dengan Islam.
Ni sebab kami Islam. Bukan saja-saja. Bukan ada orang paksa atas kami. Bukan orang lain pilihkan untuk kami. Tak. Kami pilih sendiri Islam itu. Tetapi kami pilih Islam kerana keyakinan kami. Allah jadi Tuhan melainkan dia. Dan dia, di sisi dia, hanya Islam. Agama yang benar. Jadi bermula situlah kita boleh perbetulkan balik. Beriman pada Allah. Beriman pada Islam. Tapi duduknya di hati. Bila duduk di hati, cuma sekarang ni, ya tak? Sekali lagi, kita ingatkan apa yang kita duduk sebut selama ini. Tak cukup dengan beriman, sebab kita semua kata beriman. Cuma sekarang iman itu mesti berkekalan. Dia mesti hidup. Dalam surau ini, kita kata kami beriman pada Allah. Keluar saja daripada surau ini, bersama dengan siapa saja. Ya tak? Kami tetap mengatakan kami beriman pada Allah. Tak ada pula di luar nanti, ni kira kita tangguh dululah sebab iman ini kena duduk kat masjid surau. Tak boleh. Ya, sebagai seorang yang beriman, iman dia ni ialah iman yang berpanjangan. Sampai mati, dia akan menyatakan keimanan dia. Ni benda tu dia kata, ya ayyuhallazina aminu billah. Kamu orang yang beriman, tetaplah kamu beriman pada Allah. Hari ni kurang orang beriman pada ataupun tetap. Dalam surau dia beriman, di luar kurang beriman. Di dalam masjid surau dia masuk-masuk, dia pakai telekung nak solat. Dia habis solat, dia keluar surau, dia buka tudung, dia buka tak jaga aurat. Ada ke tak ada? Jadi tak berpanjangan, tak berkekalan. Jadi bila sebut macam ni, hei orang-orang yang beriman, aku nak tunjuk kamu satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu, kita seronok. Tapi seronok-seronok, jangan kita mengaji sampai tak sudah. Bila kata beriman pada Allah, kita kami dah beriman, sudah selamat tu. Nah, beriman pada Allah membawa pengertian yang dalam. Hakikat dia, apa dia yang dimaksudkan beriman pada Allah? Cukupkan dengan mulut menyatakan beriman pada Allah? Adakah ianya dah hanya hidup di dalam masjid surau? Atau macam mana keadaan dia? Rupanya beriman pada Allah Ta'ala ni, dia kena hidup sepanjang masa. Dan hidupnya bukan di mulut, hidupnya di hati. Sebab kadang-kadang hidup di mulut, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ya tak? Tapi dia tengok perempuan bukan main lagi. Dia lagi dia tengok perempuan cantik lagi laju, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ni pun tak jadi tuan-tuan. Jadi, ya tak? Bukan di mulut, di hati. Dia mesti di hati. Jadi, bila kita kata beriman pada Allah, dia mesti hidup dan mesti kekal di dalam hati. Itu jalan pertama. Dan bila beriman pada Allah Ta'ala, mana beriman juga dengan apa yang datang daripada Allah Ta'ala, mengikut kehendak Allah Ta'ala. Ini kata hikmah. Kata hikmah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya tak? Dia sebut di dalam kitabnya, ya tak? Dia kata apa? Saya beriman kepada Allah dan saya beriman dan apa saja yang datang daripada Allah mengikut kehendak Allah. Apa maksud mengikut kehendak Allah? Allah suruh kita tutup aurat, maka tutup aurat lah. Kenapa? Allah suruh semayang 5 waktu lah. Jangan tiba-tiba jadi 3 waktu lah. Kenapa? Ada pula golongan dia dah. Syiah sebahagian dia 3 waktu je. Ni jadi pelik lah. Jadi Imam Asy-Syafi'i kata mengikut kehendak Allah. Allah kata 5 waktu lah. Jadi gitu. Allah suruh puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah puasanya misalan dia. Begitu Imam Syafi'i. Kemudian dia kata, dan aku beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut kehendak Rasul, bukan kehendak kita. Baca hadis tapi kita sesuaikan dengan kehendak kita. Tak jadi. Dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan, menghidupkan sunnah tadi mengikut kehendak Nabi. Ini berat kan? Ya dah. Ini yang dikatakan beriman yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi sekarang bila kita tengok orang, kita pun mengangguk. Ya tak? Pasal dulu pun saya dah baca-baca juga. Tapi bila kita diberi tuan-tuan, ya tak? Kemudian untuk berfikir, maka saya pun tanya diri saya. Kalau Imam Asy-Syafi'i begitu keadaan dia, maka kita pun kena ada pegangan. Apa maksud kita beriman? Ya tak? Paling tidak pun kita jawab seperti mana kata Imam Asy-Syafi'i,
Itulah juga prinsip keimanan saya, iaitu saya beriman pada Allah, beriman dengan apa yang datang daripada Allah Ta'ala, mengikut kehendak Allah, dan beriman dengan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak, kalau kita nak tambah dengan kata-kata hikmah kita, falsafah kehidupan kita, lagilah, ya nak? Tapi jangan lawan, jangan bersalahan, jangan bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Dia penting sebab dia kata, bila nak apa ni, kita tengok kata Imam Syafi'i tadi, maka kita terbaca. Ni ada suatu firman Allah Ta'ala yang berbunyi, innama kana qaulal mu'minina iza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja, ya nak, orang-orang yang mereka benar-benar beriman, ucapan yang kamu akan dengar daripada mereka, ni ucapan orang-orang yang beriman seperti tuan-tuan ini, ya, disebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala nyatakan keadaan mereka, ucapan mereka ketika mereka ini diseru kepada Allah, diseru kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berhukum dengan kedua-dua Al-Quran serta sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu akan hanya dengar ucapan mereka satu je, kami dengar dan kami taat. Nah, hari ini kami dengar, tapi tangguh dululah. Ya, nah, orang tak faham lagi. Nampak tak? Masyarakat majmuk, misalnya. Nah, bukan dia kata kami dengar dan kami taat. Ini ucapan tuan-tuan daripada orang-orang yang benar-benar beriman. Beriman benar-benar itu apa? Kami pun benar-benar beriman. Maksud benar-benar beriman ialah mereka beriman di hati, dan iman mereka itu kekal hidup sepanjang masa. Itu orang-orang yang orang kata benar-benar beriman. Kita orang yang beriman tapi kadang-kadang tak beriman di hati, kan? Pasal apa kita tak beriman di hati? Pasal kita lalai daripada mengingati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ajar kita jangan lupa. Contoh bulan lepas kita baca, wala amani ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Nah, dia kata, wahai orang-orang yang beriman. Siapa? Sekali lagi kita lah. Bila baca Al-Quran, orang beriman macam kita ni kena ambil berat lah. Ya, tak? Pasal Quran ni bukan saja seronok-seronok baca, syok baca, tapi dia adalah peringatan dan panduan yang akan menentukan sama ada mulia hidup kita ataupun sebaliknya. Allah Ta'ala, hei orang-orang yang beriman, ingat benda ni. Jangan sekali-kali dilalaikan kamu atas urusan harta benda kamu, atas urusan anak pinak kamu, daripada mengingati Allah. Sebagai orang yang mencari panduan, ya nak, kemuliaan, maka dia tanya, ya tak, apa dia kekuatan mengingati Allah? Apa dia jalan mengingati Allah? Apa dia matlamat mengingati Allah? Kerana benda tu besar. Kalau Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, dia ayat seruan, ayat nida, ya tak, maka dia kata, hei kamu orang beriman. Bila disebut tuan-tuan, ya tak, Al-Mufassirin dia sebut, bila sebut saja ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang hati dia hidup, maka dia bersegera tuan-tuan. Ya tak, kalau nak sebut betapa mereka memberi penumpuan, mata pun dia tak kelip dah. Ya tak, pasal nak dengar apa dia perkara besar yang nak dinyatakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi bila dia kata la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, maka apa dia kekuatan yang menjadi? Dan kita tengok hari ni pun, manusia hari ni banyak lupa Allah Ta'ala, ya tak? Kerana apa? Kerana urusan dunia, kerana urusan harta benda, kerana urusan anak pinak. Ramai kita, ya tak, yang lalai daripada ingat Allah. Maksud ingat Allah tadi tuan-tuan, banyaklah. Bila kita tak ingat Allah, kita tak ingat mati. Bila kita tak ingat mati, kita tak ingat syurga neraka, kita tak ingat dosa pahala. Maka bila tak ingat Allah, tak ingat mati, maka kita kerja dunia tak dan nak ngaji. Solat pun celup-celup. Nah, perbuatan dia pun dia tak pernah sebut apa ni, dia tak pernah ikut syariat yang dia yakini. Dia yakin syariat tu. Nah, tapi bila dia yakin dalam surau, Islam sajalah agama yang benar. Ya nah, Islam ni agama Allah, mana dia boleh lagi lawan sebab agama Allah. Agama lain atau sistem lain tak boleh. Dalam surau, luar daripada surau, keluar bersurau, habis sistem lain yang diikut. Islam tak diikut juga. Ni lalainya manusia. Kenapa? Harta benda dan juga urusan anak pinak. Dia kata kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Awal 5 benda ni urusan anak pinak.
Wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha. 3 lagi ni urusan harta benda. Allah Ta'ala kata ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Apakah lebih kamu kasih daripada Allah, Rasul dan jihad pada jalannya? Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qauman fasiqin. Sadaqallahul azim. Kalau begitulah keadaan kamu, cinta kamu pada dunia lebih daripada Allah, Rasul dan jihad fi sabilillah, tunggu aku datangkan ketentuan aku. Dan ketentuan Allah tentu buruk dah. Bila kita tengok ketentuan Allah hari ni, kehidupan masyarakat manusia hari ni apa jadi? Bawa pelanda. Ya tak? Kacau bilau. Ya tak? Mana tak kacau bilaunya? Buang bayinya, zinanya, ya tak? Perang sana, perang sini. Pasal Allah kata, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya tak? Allah tak sekali-kali tak akan bagi petunjuk pada golongannya fasik. Jangan golongan fasik ni disebut dalam ayat lain, dia kata wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kamu orang beriman, jangan jadi seperti mereka yang sebelum daripada kamu, daripada kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasara. Hari ini orang yang berpegang Quran pun sama. Mereka ini tidak lupa kepada Allah, yang akibatkan Allah buat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Mereka jadi golongan orang fasik. Ayat yang tadi kita, la yahdil qauman fasiqin. Allah tak bagi petunjuk pada golongan fasik. Dan bila tak ada, Allah tak bagi petunjuk, apa makna dia kan? Bolehkah kita dalam keadaan benar? Tak ada dah, sesat. Sesat-sesatnya ba'idan, sesatnya sejauh-jauhnya. Ni cerita kan, baru kata tu'minuna billah, berimanlah pada Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan kita daripada azab yang amat pedih. Tuan-tuan, azab akhirat tu neraka lah. Dunia ni tuan-tuan, apa dia? Ni yang kita tengok hari ni. Ya tak? Kehinaan, ya tak, orang kata itu azab dia kan, ya tak, yang kita kena sedar, yang kita kena fahami, ya tak, yang perlu kita selamatkan diri kita daripadanya. Itu beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa rasulih, kemudian pada rasulnya. Nah, jadi maknanya sekarang ni dua benda yang besar ni memang kita dah tahu dah, ya tak, memang disebut selalu, ya tak. Beriman kepada rasulnya juga kena beriman di hati. Ya tak? Kalau kita kasih isteri kita, kasih di mana? Di hati. Apa buktinya? Apa saja kehendak isteri yang termampu kita tunaikan. Nah, maka kalau kita kasih Nabi, kasih di hati, maka permintaan Nabi kenapa kita tak tunaikan? Permintaan Nabi bukan permintaan yang untuk Nabi, untuk kita, menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau benar kita kasih, sebab kita kalau kasih kepada manusia, kita tunaikan, kita buktikan. Hatta kalau dengan isteri itu, suami isteri itu pandanglah, ya tak, suami isteri memang dituntut berkasih-kasih. Ini dok, kadang-kadang berkasih dengan orang yang tak ada kena-mengena dengan dia, ya tak. Isteri ada kat rumah berkasih dengan perempuan lain, kena sebutlah perkara yang tak berapa elok ni sedang berluasa dalam kehidupan masyarakat. Sanggup dia berkorban untuk perempuan itu, ya tak. Pasal apa? Kononnya pasal perempuan itu hidup di hati dah, kasih dia, ya tak. Yang isteri dia kat rumah, dia tak peduli. Itu sampai ke peringkat itu manusia dia nak buktikan kasih dia tu, cinta dia tu, ya tak, walaupun benda tu menghina dan perbuatan yang keji. Tapi kalau kita kasih pada Rasul, kalau kita cinta pada Rasul, kenapa kita tidak mahu membuktikannya? Pasal dia tak hidup. Ini kita dah sebut selalu, tuan-tuan, dia kena hidup, ya tak. Tapi bila sekali jumpa dengan saya, baru kita dengar hidup, ya tak. Lepas habis tak jumpa ustaz, mati balik, ya tak. Sebenarnya sebab dia kena, tuan-tuan kena sebut, ya tak. Habis daripada mengaji ni, petang-petang kan jumpa kawan, kita ni beriman pada Allah ni tuan, kena duduk di hati dan kena hidup. Kita kena sebut tuan. Bila sebut-sebut tu, benda tu dia meresap. Dia meresap dan dia terus hidup di hati kita. Ini ustaz seorang, dia cakap ulang-ulang, ustaz seorang lah hidup pun. Nah, kita tunggu ustaz balik, kita pun kejar balik dunia kita, sibuk balik dengan urusan dunia kita. Petang kan tengok cukup lah. Allah kata, isteri kata, abang hari ni pasar malam, ya tak? Udah tak pergi ngaji waktu maghrib tuan-tuan, sebab nak pergi pasar malam. Berlaku tak? Berlaku, tuan-tuan. Orang waktu azan Allahu Akbar, masa itulah berpegang-pegang tangan nak pergi ke pasar malam. La ilaha illallah.
Kalau dia tarik tangan suami dia suruh tolak pergi ke masjid surau, tahan juga anak. Tarik tangan nak pergi ke pasar malam. Sifat malu pun dah tak ada dah. Dia tak pernah kata, orang tengok kita ni bang, malu kita bang. Kita orang Islam kan. Tu azan tu sedang berkumandang. Ya dah. Kita mari tak malu ke? Mana ada malu dah. Ya dah. Ni tak ada dah kan. Sampai ada orang kata, ustaz yang meniaga tu pun tak semayang. Saya kata situ saya tak nak masuk campur lah. Semayang tak semayang tu kita pun tak tahu lah. Kok dia orang kata buntis sikit. Tapi nak cerita kan tak? Waktu itu yang sepatut kita pergi ke masjid surau. Dah. Dia pergi ke tempat yang apa ni, yang melalaikan. Itu urusan dunia tuan-tuan. Sedangkan banyak dah kata jangan dilalaikan. Hatta sampai ke peringkat kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Kamu jangan sekali-kali ikut orang yang telah aku lalaikan. Pasal apa Allah lalaikan mereka? Sebab mereka melalaikan diri mereka sendiri. Apa dia punca mereka jadi lalai tadi? Pasal mereka lupa untuk menghidupkan Allah di hati-hati mereka. Ya tak? Apa maksudnya? Maksudnya mereka lupa untuk sentiasa ingat Allah. Ingat Allah ni, zikrullah ni, tujuan dia apa dia? Menghidupkan Allah di dalam hati-hati kita. Bermula zikrullah, kita beriman kepada Allah. Tujuan zikrullah menghidupkan Allah yang kita beriman padanya, tiada Tuhan melainkan Dia, di dalam hati-hati kita. Itu tujuan dia tuan. Biar kita faham jelas. Subhanallah. Pasal apa sebut subhanallah? Supaya Allah yang maha suci itu hidup di dalam hati-hati kami, di mana saja saya pergi, apa juga perbuatan saya mensucikan Allah. Itu tujuan dia. Bukan subhanallah. Habis daripada solat, keluar ni, habis semua dia kotor-kotorkan tuan. Ni bukan sahaja buat subhanallah. Subhanallah menghidupkan Allah yang bersifat dengan sifat maha suci, tiada padanya kekurangan kecuali sifatnya maha sempurna. Maka kerana hidupnya Allah yang kita yakini sifatnya maha suci, apa juga perbuatan kita sentiasa dalam keadaan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Hei kamu orang yang beriman, kamu beriman, bermula iman kamu tiada Tuhan melainkan Allah. Hidupkanlah Allah tadi di dalam hati-hati kamu dengan sentiasa kamu ingat Allah. Dan bila kamu dah ingat Allah, hidup Allah di hati, maka sucikan Allah di dalam perbuatan kamu pagi dan petang. Bukan dengan mulut tuan-tuan, dengan perbuatan. Ini dia kata, dia hidup kita ni akhirnya Allah hisap perbuatan kita. Entah. Apa juga kita buat nak apa? Nak pahala. Pahala tu datang daripada mana? Daripada perbuatan yang Allah redha. Perbuatan yang macam mana Allah redha? Perbuatan yang ianya bermula padanya ikhlas lillahi ta'ala dan memenuhi ilmu-ilmu yang telah dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia perbuatan yang akan Allah redha dalam kehidupan kita, iaitu bermula padanya ikhlas kerana Allah dan padanya ilmu-ilmu yang menepati seperti mana yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia kata wasabbihuhu bukratan wa asyila. Maka sucikan Allah pagi petang bukan dengan mulut, dengan perbuatan kamu. Apa saja yang kamu buat, kamu mensucikan Allah. Ya, bahawa Dia Allah Taala tiada Tuhan melainkan Dia, sifat yang maha sempurna. Nampak? Ni yang dia kata tu'minuna billahi wa rasulih. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kamu berjihad, iaitu bersungguh-sungguh. Tuan-tuan, bersungguh-sungguh tu setelah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kamu pada jalan dia bersungguh-sungguh melaksanakan apa juga perintah Allah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu jihad-jihad ni. Bukan jihad perang Jihad ni fi sabilillah, pada jalan Allah. Bersungguh-sungguh kamu atas jalan Allah. Solat atas jalan Allah, bersungguh-sungguh kamu solat. Solat yang macam mana yang dikira bersungguh-sungguh? Solat yang menuju kepada khusyuk yang sempurna. Tapi ada tak orang lalai? Ada. Lalai juga. Allah Ta'ala beritahu kita tentang kedudukan solat orang-orang yang lalai.
Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka neraka wail bagi orang yang solat. Kita pun mengiling kepala, ya Allah, takutnya kami. Sebab kami yang mendirikan solat ni, tiba-tiba di sana ada lagi benda yang perlu kami berhati-hati padanya. Bukan kita dah solat ni orang tak solat. Sebab kita ngaji ni untuk kekuatan kita mencari, ya dah, dan memperbaiki secara terus-menerus kehidupan kita ni, ya dah. Maka kita pun tak lalai dalam solat, mencari jalan-jalan membawa kepada kekhusyukan dan juga kejayaan dalam solat. Sebab solat-solat ni tuan-tuan, dia kena sampai. Apa tujuan kita solat? Semoga dengan solat tadi dapatlah ia mencegah saya dalam kehidupan ini daripada fahsyat dan munkar. Kena jawablah. Adakah jawapan itu jawapan yang asing? Tak. Jawapan yang tepat dengan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Aqimis solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kamu dirikan solat. Sesungguhnya solat yang kamu diri itu akan mencegah kamu daripada fahsyat dan munkar. Tetapi kalau ambil ayat itu sendiri, tuan-tuan, kita rasa seronoklah. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Oh, sesungguhnya solat itu kita kata, okay, asal solat je selamat dah. Kalau kita ambil satu je, kalau ngaji satu ayat. Nah, rupanya itu yang kita kena cari lagi. Mana? Jalan-jalan yang memungkinkan ianya menjadi kenyataan, iaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Boleh kita jumpa qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Nah, maka barulah dalam keadaan khusyuk tadi tak jadi lalai. Kan? Itu cara kita mencari panduan dalam kehidupan kita, bukan saja-saja buat. Orang yang pakai pakaian menutup aurat, kena tanya, untuk apa saya menutup aurat ni? Untuk apa? Dia kena ada jawapan lah. Kalau saja Islam suruh, apa roh dia? Supaya saya bila keluar rumah, pakaian yang menutup aurat itu akan melindungi saya dari kesebaran fitnah. Saya keluar dalam keadaan aman dan saya balik dalam keadaan selamat, balik kepada suami saya. Itu tujuan dia. Ya nak aman macam mana, nak selamat macam mana kalau pakai menutup aurat punya cantiknya. Ya nak sampai ke pejabat tu orang lelaki orang kata, cantik juga pakai tudung ya. Kalau tak tanya, kalau kita tanya, maka kita pun tak nak pakai cantik-cantik sebab kita nak balik, nak keluar dalam keadaan aman, nak balik dalam keadaan selamat kepada siapa? Kepada suami kita. Tapi kalau dah pakai cantik, apa jadi? Dekat pejabat dah tegur dah, cantik you ya. Oh, minggu depan pula, coklat baru ni buat lagi cantik nampaknya. Pula lah syaitan dia kata, ni dia peluang aku. Tuan-tuan, kita boleh senyum-senyum nak kan? Tapi ini yang hakikatnya sedang berlaku, yang akhirnya keluarlah terpampang di sana di sini, isteri orang dengan suami orang berkhalwat dan seumpamanya, tuan-tuan. Sebab kita kena tanya, untuk apa saya pakai pakaian menutup aurat ini? Untuk menjaga kemuliaan zalika adna ayurafna fala yuzain, supaya Allah muliakan saya sebagai seorang yang benar-benar beriman di kalangan wanita-wanita dia, dan la yuzain, saya tidak akan diganggu. Bukan tak akan diganggu tu kata sexual harassment dekat pejabat tu, kalau kata you ni cantik pun sepatutnya sexual harassment dah. Sang suami ni tuan-tuan, dia kena buat satu permintaan kepada hakim negara dia kata, asal seorang lelaki kata kepada isteri sah kami, kamu ni cantik, sexual harassment. Betul? Ini mengatakan pada tapi tuan tak tahulah kan. Cuma saya, isteri saya duduk rumah, saya tak tahu, tapi saya tengok tuan-tuan, dulu saya bekerja di pejabat kerajaan, saya jaga bangunan. Saya tengok perempuan isteri orang dengan laki-laki orang, tuan-tuan, pergaulan-pergaulan yang mesti dijaga batasan-batasannya. Ambillah, carilah dunia yang Allah telah sediakan bagi kamu, tapi jagalah diri kamu daripada azab api neraka yang amat pedih. Jadi balik dari tadi berjihadlah kamu, mana bersungguh-sungguh, dan bersungguh-sungguh ini dia perlu kepada ilmu, tuan-tuan. Berilmu tentang kebenaran dan juga jalan-jalan yang dikehendaki oleh agama tu. Sebab Islam ni tuan-tuan, bukan sekadar agama, ianya adalah satu sistem kehidupan. Itu Islam. Islam is a way of life, nizamul hayat, cara kehidupan. Tapi cara kehidupan yang macam mana? Yang sempurna. Yang selain daripada itu adalah buatan manusia yang ianya penuh dengan cacat dan juga penuh dengan kekurangan dan kesalahan, tuan-tuan. Tapi Islam satu-satunya sistem yang datang daripada pencipta itu sendiri.
Yang lain komunis dah hancur, sosialis, ya dah. Ini pun demokrasi, tuan. Ya dah. Ada demokrasi, ingat ke majoriti tapi dah demokrat macam besi, ya. Itu demokrasi, nah. Mana ada dah apa ni majoriti menang atas minoriti. Minoriti tu LGBT, lesbian, gay, yang bisexual, transsexual kan. Dia tu minoriti. Tapi tengok suara kelantangan suara mereka untuk mendapat hak mereka. Tak ada dia kata majoriti menang atas minoriti. Ya dah. Islam lama dah kata tuan-tuan, dia tak ada majoriti, tak ada minoriti. Yang benarnya yang tadi dah, orang yang benar-benar beriman dia bukan kira majoriti minoriti. Dia kata iza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Asal ajak kepada Allah, asal ajak kepada sunnah Rasul, asal untuk menegakkan hukum Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang keluar daripada mulut mereka orang yang beriman ni bukan kita tengok majoriti, tak ada. Dia kata kami dengar dan kami taat. Itu sistem tuan-tuan yang paling benar yang dapat menyelamatkan kita. Ya dah. Sistem yang selain itu adalah sistem yang membawa manusia kepada kehancuran yang dapat kita lihat hari ini. Ya dah. Boleh tengok tuan-tuan. Ya dah. Ustaz ni dia tengok apa yang berlaku di seluruh negara. Jangan tengok di negeri kita je. Seluruh negara apa yang berlaku kepada kehidupan masyarakat manusia tuan-tuan. Baik yang bersistem dengan sistem komunisnya ke, apa demokrasinya ke, atau apa saja yang sedang mereka lalui. Ya dah. Adakah kehidupan mereka menuju kepada kemuliaan? Tak ada tuan-tuan. Sikit demi sedikit menuju kepada kehancuran. Ya tak? Jadi fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta benda tuan-tuan. Ya tak? Tadi dia kata janganlah ke apa ni harta benda kamu lalaikan kamu daripada ingat Allah. Yang ini dia suruh apa? Bukan saja dia melalaikan, tetapi sebaliknya kamu gunakan harta benda kamu itu untuk menunjukkan kesungguhan kamu di atas jalan Allah. Pasal apa kamu nak tunjukkan kesungguhan kamu? Kerana yakinnya kamu akan kebenaran jalan itu. Seperti bahawa hidup di dunia ini hanya sementara, hidup akhirat yang kekal selama-lamanya. Duit di dunia ini tidak membawa apa-apa manfaat sekadar di dunia saja, tetapi akhirat besok tuan-tuan, apa yang kamu belanja di dunia ini pada jalan Allah, itulah yang akan mendatangkan manfaat kepada kehidupan kamu di akhirat. Maka jalan dia, dia kata perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu di sana akhirat besok ialah kamu berbelanja harta benda kamu untuk jalan akhirat. Tapi tuan-tuan ni bukan senang. Bukan senang nak belanja ni tuan. Baik kita belanja untuk diri sendiri. Pasal apa dia tak jadi senang? Pasal sekali lagi dia tak hidup di hati. Benar? Pasal apa dia tak hidup di hati? Pasal kita jarang sebut. Cuba kita sebut. Tuan-tuan tahu tak bersedekah ini dituntut dalam agama? Tahu. Tetapi di mana tuan-tuan dengar? Hanya di masjid surau. Di luar tak dengar dah. Kita nak cakap lagi tak cakap lah. Nak dengar ustaz cakap di masjid surau je tuan-tuan. Anfiqu mimma razaqnakum. Tuan-tuan. Maka infakkanlah sebahagian daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Tu dalam masjid surau tu. Kuliah-kuliah majlis ilmu tu. Tapi keluar saja tak ada dah. Yang dia dengar ni nak tambah kereta, nak besar rumah. Maka bagaimana nak mendatangkan satu kekuatan pada diri kita untuk menjadi orang yang suka bersedekah? Jadi untuk menjadi orang yang suka bersedekah, dia kena hidup di hati. Bermula pada di hati. Tadi mesti yakin. Jadi hati yang suci, beriman dia kepada perbuatan bersedekah itu akan mendatangkan keuntungan di akhirat dan hidupkannya. Bagaimana hidupnya? Kena sebutlah. Habis je daripada mengaji ni kan petang sambil buat kerja. Kita kena hidupkan sifat bersedekah ni, kerana besok akhirat besok dia akan menyelamatkan kita. Petang pula Syekh, apa salahnya kita tiap-tiap minggu kita bagi RM10 kat masjid tu sebagai tanda kita nak menghidupkan sifat sedekah dalam hari-hari duk sebut. Benar? Bila sebut hari-hari dia resap. Dia resap tuan-tuan, dia resap dan akhirnya dia hidup. Bila dia hidup, dia tengok dia orang, dia tahu nak keluar RM1 nak bagi. Nak tahu nak keluar RM2 pasal dia dah hidup. Dia selagi dia tak hidup, dia kata Allah takkan hari-hari nak bagi. Saya kata tuan, saya ni tuan-tuan, saya sebut, saya ni diajar dakwah untuk menganjur manusia untuk sentiasa berjiwa dengan jiwa suka bersedekah. Tetapi saya bukan peminta sedekah. Nanti ustaz ni ajar pasal tak. Saya suka mengajar manusia kerana itulah yang diajar dalam agama. Marilah kita jadikan orang yang suka bersedekah.
Tak? Tapi saya bukan peminta sedekah. Itu sebab saya sekarang ni dah ada 5 bulan. Saya dah buat sekolah tahfiz saya. Yang sekolah tahfiz saya 17 orang tak ada yuran. Dan saya tak pernah minta derma. Kan? Sebab saya bukan peminta sedekah. Saya suka bersedekah. Maka saya bersedekah pada anak-anak murid saya. Dan saya minta tuan-tuan, mari kita hidupkan dia. Bukan bagi kat saya. Jangan bagi kat saya. Sebab saya bukan peminta sedekah. Tapi nak jadi seorang yang suka bersedekah, tuan-tuan, kena hidupkan di hati. Kena sebut hari-hari dan sehinggalah dia menjadi sesuatu yang sebati. Dan sebati itu dalam keadaan tak sedar, kita akan buktikan dalam perbuatan. Yang kita sebutlah bulan lepas. Allah tu ada tak? Ada. Kalau Allah tu ada, sepatutnya kita takut pada Allah. Kenapa kita tak takut pada Allah? Sebab dia tak sebati di hati. Kan? Dia sekali-sekali ya Allah. Allahu Akbar. Kan? Patutnya Allah benar, Allah ada. Maka takutlah pada Allah. Tak takut pun. Apa bukti tak takut? Dedah aurat. Berdua-duaan. Buat maksiat, cakap bohong, ambil rasuah. Pasal apa tak takut? Sebab Allah tak sebati. Pasal apa tak sebati? Pasal tak duk sebut selalu kan. Tetapi Allah tu ada kan? Saya sebut dulu kan. Hantu tak ada. Tapi orang Melayu cukup takut dengan hantu. Pasal apa orang Melayu takut dengan hantu? Sebab hantu dah sebati di hati. Pasal apa hantu sebati di hati? Pasal hari-hari tuan-tuan duk ingat hantu. Tengok TV, tengok hantu, tengok TV, khabar, tengok hantu, tengok majalah, tengok hantu. Cakap di kedai kopi pun hantu, di pejabat pun cakap pasal hantu. Lama-lama hantu tu duk sebati di hati. Akhirnya hantu yang tak ada pun kita ditakut. Itu tanda tak? Walau benda tu tak ada, tapi duk sebut hari-hari, duk baca hari-hari, duk bayang hari, duk ingat hari, lama-lama dia akan resap dan jadi sebati. Maka kerana itulah Allah ajar kita supaya sentiasa ingat Allah. Sentiasa ingat mati. Mana? Nabi kata, Nabi nak masuk dalam satu kawasan tempat solat dia. Di masjid, tempat solat dia, tiba-tiba Nabi tengok sahabat-sahabat sedang bergelak ketawa. Dia kata, la aksartum hazimil lazat la syaralakum apa ni amma arah. Kalaulah kamu banyak ingat sesuatu yang boleh mematikan kelazatan dunia, pasti kamu tidak akan menjadi seperti mana aku lihat hari. Pasal dia tengok sahabat-sahabat gelak ketawa. Maka aksiru. Maka Nabi kata fa aksiru min zikri hazimil lazatil maut. Maka banyakkanlah kamu ingat. Ingat tu apa? Sebut, cakap, bayang, ingat, baca. Banyaklah kamu ingat akan sesuatu yang boleh mematikan kelazatan dunia, yang membawa kamu kepada kelalaian, dengan kamu sentiasa banyak ingat mati. Bila ingat mati, jadi orang yang jumud tak. Bila ingat mati, dia kata yang haram aku tak nak. Dia cari yang halal. Bila dia ingat mati, dia kata aku ada suami, aku tak akan pergi kepada yang haram. Pasal ingat mati. Bukan ingat mati duduk rumah tak keluar rumah. Tapi ingat mati, segala yang bersalahan dengan hukum Allah dia tolak, tuan-tuan. Sebab mati mengingatkan dia kepada Allah. Mati mengingatkan dia pada syurga neraka. Mati mengingatkan dia pada dosa pahala. Ni cerita, tuan-tuan. Sebab Allah ajar kita supaya ingat yang benar. Kita ingat yang palsu. Ingat hantu. Tu yang orang Melayu ni tahyul tu nombor 1. Pasal udah sebati di jiwa mereka. Duk hari-hari duk sebut. Itu sebab subuh tak ramai orang. Sebab apa? Nak keluar rumah gelap, takut hantu. Nak ngaji malam, bukan tak nak ngaji, tapi nanti waktu isyak udah gelap, balik takut. Alasan. Ini jadi masalah dia. Baik. Jadi bi amwalikum, tuan-tuan, dengan harta benda. Gunakan harta benda. Bermula daripada sedikit sehinggalah sebanyak mana yang mampu. Nak jadi macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tak mampu, tuan-tuan. Bila tanya apa yang tinggal padamu, apa dia tanya? Allah dan Rasul. Apa yang tinggal padamu ya Abu Bakar? Allah dan Rasul. Kita nak tanya apa? Apa yang tinggal pada kita? Udah. Apa yang tertinggal daripada kita? Itu kita jawab, Allah dan Rasul. Bukan apa yang tinggal, apa yang tertinggal, Allah dan Rasul. Sahabat, apa yang tinggal pada dia? Hanya Allah, bergantung pada Allah dan pada Rasul, mengikuti sunnah dia. Kita apa yang tertinggal? Habis. Perintah Allah habis tertinggal, sunnah Rasul habis. Itu yang tertinggal.
Ini masalah dia. Ya tak? Kemudian di anfusikum wa anfusikum, dengan diri masing-masing. Ya tak? Diri masing-masing tuan-tuan hari ni lah, bukan susah sangat, bukan suruh berperang. Dia bermula padanya bukan suruh berperang, tuan-tuan. Dengan diri kita sanggup melakukan ya tak, perintah Allah Taala, amal ma'ruf nahi mungkarnya apa semua, diri kita. Ya tak? Macam tabligh tu tak? Ya tak? Dia dikorbankan diri dia, pergi buat kerja gas tu. Ya tak? Saya bukan tabligh, tapi maknanya tu kan. Ya tak? Dia pergi, marilah kita ke surau, ya tak? Tuan. Marilah kita tak menghidupkan ya tak surau kita, ada majlis ilmu, marilah kita sama-sama dengar majlis ilmu tak? Ya tak? Benda tu dengan diri sendiri untuk mengajak manusia kepada kemuliaan agama yang kita yakin. Bukan kita, tak, benda yang kita tak percaya. Kita semua orang yang mengaku Muslim. Siapa dia yang bagi nama pada kita sebagai seorang Muslim? Allah. Allah menamakan kita selama kita ni bermula daripada Adam. Kamu orang-orang yang berpegang dengan Islam, aku gelarkan kamu dengan nama Muslim. Nama Allah, Allah sendiri sebut. Nama kita Allah bagi, Muslim. Muslim berpegang dengan Islam. Islam tu apa? Peraturan kehidupan. Itu Islam. Ya tak? Jadi kita nak ajak semua kita yang dah yakin ini supaya keluar daripada kelalaian, kembali kepada yakin, ingat Allah dan mendaulatkan hukum Allah Ta'ala dan menghidupkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Zalikum, ya tak, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itulah dia keadaan yang lebih baik lakum bagi kamu, ya ada orang-orang yang beriman, demi untuk menyelamatkan diri kamu daripada azab api neraka yang amat pedih besok. Ya ada in kuntum ta'lamun, jika sekiranya kamu mengetahui. Nak tahu dengan apa tuan-tuan? Dengan ilmu. Nak tahu ilmu dengan apa? Hukum akal. Akal ni pun kena ngaji tuan-tuan. Hukum akal. Bukan boleh pakai aja akal ni. Ya tak? Itu pakai-pakai akhirnya dia tunduk pada nafsu. Yang saya baca tu, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan sekali-kali kamu ikut mereka yang aku lalaikan daripada mengingati aku. Kan Allah larang kita kan, sebab bila mereka dah lalai daripada mengingati Allah, mereka akan melakukan kerjaan yang merosakkan mereka. Kalau kita ikut mereka, kita akan jadi lalai seperti mereka, rosak seperti mereka. Ingat? Wattaba'u hawahu, mereka itu ikut nafsu mereka. Wa kana amru furta, mereka itu akhirnya perbuatan mereka jadi sia-sia belaka. Siapa dia? Yang mereka lalai daripada ingat Allah. Tapi kalau mereka dah buat perbuatan yang sia-sia, kalau kita ikut dia, kita pun sama akan jadi seperti mereka. Maka Allah kata jangan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Kan kalau Allah dah bagi peringatan macam tu, kita nak dengar cakap siapa lagi? Cakap manusia. Manusia tu kan perlu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah perintah kita, kamu jangan ikut, kita nak ikut juga. Siapa mereka yang lalai daripada Allah Ta'ala? Mereka yang tidak mahu menegakkan hukum Allah. Mereka yang tidak mahu menghidupkan syariat Allah. Mereka yang tidak mahu menghidupkan hukum-hukum yang telah ditentukan dalam Islam itu sendiri. Ini tuan-tuan, apakah salah apa yang saya kata ni? Misalnya, itu tuan-tuan boleh jawab sendiri. Ya tak? Oh tak salah Ustaz, tapi kerana kami pun ikut nafsu. Habis ya tak? Pasal Allah tahu. Wattaba' hawahu, mereka itu ikut hawa nafsu. Jadi kita tanya, adakah salah kita hari ini daripada membaca Quran? Tak salah. Tapi kenapa tak ikut? Sebab seperti mereka kalau lalai, ikut hawa nafsu. Tuan-tuan, wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Jangan sekali-kali kamu ikut hawa nafsu, kerana hawa nafsu tu tak ada ilmu. Hawa nafsu ni kira dia nak je. Dia nampak perempuan cantik, dia kira nak je. Tapi dengan sebab keimanan, dia tundukkan nafsu. Dia kata kamu sudah beristeri, ataupun dia kata kalau belum isteri, kamu cari perempuan yang sepupu dan boleh nikah dengan dia. Kan semua itu ikut agama. Tetapi kalau tidak ditunduk dengan iman, maka nafsu ingin pada wanita, syaitan kata apa lagi, perempuan tu pun dah binik mata dekat kamu, rosak habis kehidupan manusia tuan-tuan. Mana'udzubillahi min zalik. Marilah kita tuan-tuan mengambil pengajaran daripada ayat yang kita baca, surah As-Saff tadi ayat 10 dan juga 11 yang mengajar kita sebagai orang beriman untuk sentiasa beriman pada Allah dan Rasulnya dan berjihad pada jalannya, agar dengan kekuatan itu kita akan diselamatkan oleh Allah daripada azab akhirat yang azab api neraka yang amat pedih tuan-tuan.
Ya tak? Dan tak? Memanglah benda tu kita yakin dengan sepenuh hati kita, maka hidupkanlah keyakinan itu sepanjang masa tuan-tuan. Insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.